Selamat pagi kepada Gerald dan juga rekan-rekan sekalian. Kami grup 3 akan membentangkan tentang topik 4 dan juga topik 5. Saya Elisha Rose Erik, Emi Sandra, dan juga Fatin akan bentang tentang topik 4. Topik 4 ini adalah lebih kepada perkembangan umum tentang seni kepada kanak-kanak. Dengan itu, ia menggunakan pendekatan, urutan, dan juga tahap dalam usaha supaya dapat menjelaskan artistik kanak-kanak secara holistik. Sebagai contoh, dalam teori terdapat banyak urutan pentas untuk pengembangan seni kanak-kanak. Memandangkan topik ini adalah lebih kepada perkembangan seni, jadi kita mesti tahu tentang tahap-tahap perkembangan seni supaya ia boleh membantu kita pada di dalam setiap situasi lah. Oke, yang pertama adalah kita haruslah memahami di mana kanak-kanak sedang berkembang. Sebagai contoh, cikgu melakukan aktiviti mewarna kereta. Jadi, kanak-kanak adalah bebas. Mereka boleh pilih apa-apa saja warna yang mereka mau. Sebagai contoh, kanak-kanak mewarnakan kereta dia warna purple. Manakala kanak-kanak B mewarnakan kereta dia warna merah. Dan di sana, cikgu akan memahami dan juga menilai tentang kenapa mereka pilih warna itu. Mana tahu warna itu adalah warna kegemaran mereka ataupun mereka suka tengok warna di kereta itu ataupun mereka merujuk kepada kereta yang sebenar di dunia luar lah. Yang kedua adalah tetapkan jangkaan yang sesuai tetapi fleksibel, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan ini, cikgu tidak boleh meletakkan harapan yang tinggi kepada kanak-kanak. Sebab pada usia yang muda, kanak-kanak tidak berapa memahami tentang seni. Ada yang sesetengah kanak-kanak yang paham, ada yang tidak. Bagi sesetengah yang tidak paham, mereka akan mewarna secara rawak ataupun menconteng apa-apa saja asal ia bentuk image. Manakala yang kanak-kanak yang memahami, mereka paham tentang seni yang dimana bagi image itu warna apakah yang sesuai. Bagi yang ketiga pula adalah rancang program seni yang sesuai untuk pembangunan. Macam saya cakap untuk yang tahap pertama, di mana cikgu itu membuat aktiviti mewarna. Cikgu akan bagi mereka warna apa-apa saja dan terpulang pada bagi kanak-kanak mana satu warna yang mereka pilih. Yang keempat adalah membangunkan kerangka kerja untuk penilaian dan persidangan untuk ibu bapa. Sebagai contoh, apabila cikgu itu membuat mesyuarat dengan ibu bapa, cikgu mestilah bagi kerangka kerja kepada ibu bapa supaya ibu bapa sendiri yang menilai dan juga membimbing kanak-kanak untuk memperkembangkan seni mereka. Yang terakhir pula adalah menghargai proses dan produk seni pada tahun awal-awal. Sebagai contoh, sekiranya kanak-kanak itu mencipta satu produk dan dia bagi kepada cikgu, cikgu mesti hargai usaha kanak-kanak itu sebab dorang tahu
itu bukan kerja yang senang. Sebab kanak-kanak pada usia muda, dorang tidak dapat tidak dapat memikirkan apa yang mereka mau. Macam contoh lah, nih budak dia sebenarnya mau buat tempat pensel bagi cikgu, tapi produk dia agak kurang kemas. Jadi cikgu itu tidak boleh mengeluh ataupun marah itu budak, sebab itu adalah usaha budak, usaha kanak-kanak. Dan ia juga bermaksud yang kanak-kanak itu sedang mengembangkan seni dia, mengembangkan yalah. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang peringkat Kellogg. Peringkat yang pertama yaitu peringkat Scribble yang dari umur 1 hingga ke 2 tahun. Terdapat ada 2 jenis, yaitu coretan yang tidak terkawal dan juga coretan terkawal. Bagi coretan yang tidak terkawal, bagi kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun, mereka tidak dapat mengawal otot mereka, jadi setiap kali mereka mau melukis, ya jadi coretan. Dan di sanalah perkembangan kanak-kanak terhadap seni bangkit. Sebab apabila kanak-kanak itu coretan, yang mengeluarkan imajinasi mereka, creativity mereka. Biarpun ia nampak tidak bermakna, tapi untuk mereka adalah bermakna. Ada macam macam surat tersirat juga begitu. Ada yang bermakna begitu, Bang, yang kita tidak paham. Bagi coretan yang terkawal, pada tahap ini mereka boleh sudah mengawal otot-otot mereka. Jadi untuk yang pertama dorang mula coretan, dorang akan conteng di dinding lah, di lantai. Tapi untuk yang terkawal sudah, mereka akan guna kertas. Terus dorang akan lukis garis, zigzag, dan juga bulatan. Bagi peringkat yang kedua, yaitu tahap bentuk asas. Ini adalah untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Bagi peringkat ini, kanak-kanak mula sudah mempamerkan beberapa bentuk dan juga organisasi. Sebagai contoh, mereka pandai sudah melukis bulatan. Jadi dorang mau kasih tunjuk kepada ibu bapak ataupun cikgu yang mereka dapat melukis bulatan. Apabila dorang start sudah lukis bulatan, mereka akan ulang benda yang sama, tetapi mereka akan membuatkan berbeza sedikit. Bermaksud dorang dengan bulatan itu dorang akan buat bentuk ataupun dorang akan letak garis yang besar ataupun simbol begitu. Ini tahap perkembangan mereka tentang seni makin lama makin naik, sebab mereka boleh guna imajinasi mereka untuk mengisi bulatan yang kosong itu. Bagi peringkat yang terakhir, yaitu peringkat perwakilan bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Ini mereka dorang akan guna imajinasi dorang.
Baik contoh, dorang kan lukis rumah, terus dorang letak diri mereka di sana, dan dorang akan kasih tunjuk kepada ibu bapak ataupun cikgu bahwa yang dilukis itu adalah mereka, sebab mereka menggunakan diri dorang sebagai macam sebagai inspirasi begitu. Apabila dorang tengok kereta di luar, terus dorang akan melukis di kertas kereta yang sama. Sebab itu menunjukkan yang mereka kenal apa itu seni. Dengan itu, mereka akan menambahkan lagi perincian, menambahkan detail dengan menambahkan warna, ukuran, dan juga penempatan. Itu saja dari saya. Thank you. Selepas itu, untuk activity dia ada 4 asas dalam seni visual, yaitu pertama, melukis dan membuat gambar dengan menekankan aspek melukis dan membuat gambar. Proses ini melibatkan unsur-unsur yang berkaitan dengan ruang, struktur, keseimbangan, dan komposisi. Yang kedua, penciptaan dan corak. Bidang ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memahami pelbagai cara dan pendekatan untuk membuat corak yang digunakan untuk menjadi ciptaan lain. Dan yang ketiga, reka bentuk dan binaan. Bidang ini memberi tumpuan kepada persepsi dan kesadaran kanak-kanak mengenai bentuk, ruang, struktur, keseimbangan, dan kestabilan. Dan yang terakhir sekali, craft tradisional. Ia boleh dianggap sebagai perindustrian atau karya berdasarkan seni dan melibatkan kemahiran dan ketukangan yang didorong oleh ciptaan yang sangat kreatif. Seterusnya, guideline dah. Ada 4 juga. Yang pertama, kanak-kanak akan menerka dan memperoleh penguasaan terhadap berbagai media seni. Contohnya, kanak-kanak menerka dan belajar mengenai pelbagai jenis media seperti krayon, tanah liat, dan bahan yang digunakan dalam pembinaan. Yang kedua, kanak-kanak dapat menggunakan media yang berbeza untuk menyatakan ide dan pemikiran mereka dengan menggunakan media yang pelbagai untuk pengalaman, pikiran, dan perasaan mereka. Dan yang ketiga, kanak-kanak akan mengenali karya mereka sendiri dan hasil karya orang lain. Contohnya, peluang untuk melihat karya mereka dipaparkan dengan karya seni orang lain. Dan yang keempat, kanak-kanak harus dapat membincangkan aspek visual karya mereka dan lain-lain. Contohnya, guru perlu menggunakan perbendaharaan kata seni, bentuk, warna, dan ruang. Oke. Di SKP yang sering digunakan oleh guru
adalah DSKP 2017 yang terdiri daripada kreativiti dan estetika, yaitu musik, drama, dan seni visual. Pertama adalah musik. Musik, gerakan, dan drama di prasekolah merupakan asas kepada pendidikan musik yang boleh dikembangkan melalui pelbagai aktiviti yang kreatif, seronok, dan dapat menghiburkan. Kanak-kanak yang diberi peluang untuk menunjukkan bakat dan minat dalam dunia musik pada tahap perkembangan mereka masing-masing. Kedua adalah drama. Drama di prasekolah merupakan asas bagi kanak-kanak meniru kehidupan mengikut plot yang terdiri daripada 3 perkara, yaitu aksi, tempat, dan masa. Anak-anak diberi peluang untuk mengekspresi emosi mereka melalui watak yang dilakonkan berdasarkan cerita serta menggunakan imajinasi mereka. Yang ketiga adalah seni visual. Seni visual dia menekankan penghasilan karya kreatif dan menghargai hasil seni yang berasaskan 4 bidang, yaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta mengenal craft tradisional. Kesepaduan bidang ini dia dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memupuk minat mereka dalam seni visual, memperkembangkan kepribadian kanak-kanak, memberi kesadaran dan kepekatan kepada nilai-nilai kesenian alam sekitar. Selepas mengikut aktiviti pembelajaran, kanak-kanak dapat menghayati pelbagai jenis musik. Mereka dapat melakukan gerakan mengikut musik yang mereka dengar, melakukan pelbagai watak berdasarkan cerita, mengaplikasi pengetahuan dalam menghasilkan karya seni, dan menghasilkan karya seni secara kreatif dengan menggunakan pelbagai teknik dan bahan. Ini merupakan pandangan dalam DSKP yang dirujuk oleh guru semasa membuat aktiviti kepada kanak-kanak. Contohnya, guru membuat aktiviti ataupun pembelajaran kepada kanak-kanak yang berkaitan dengan seni visual. Dalam standard kandungan adalah daripada pembelajaran tersebut apa yang kanak-kanak boleh dapat. Contohnya, guru mengambil contoh yang pertama KI 3.1, yaitu melalui pembelajaran seni visual kanak-kanak dapat mengetahui unsur seni. Standard pembelajaran pula adalah apa yang kanak-kanak boleh lakukan dalam aktiviti tersebut. Contoh untuk anak-anak 4 tahun ke bawah adalah KI 3.1.1, anak-anak dapat menyatakan unsur seni yang terdapat dalam persekitaran mereka. Contoh bagi 5 tahun ke atas, murid dapat menyatakan unsur seni yang terdapat dalam buatan manusia.